Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima kunjungan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kunjungan tersebut diadakan di Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Malaysia kekal komited dan akan terus mengambil semua langkah yang perlu untuk mengukuhkan hubungan pelancongan dengan negara Brunei Darussalam dengan cara memupuk pelancongan mampan. Kemarin syarikat penerbangan diraja Brunei RB dengan kerjasama Tourism Malaysia merasmikan kempen Hello Kawan 2025 di kampus RB. Hadir Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini bin Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Dirancang bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2025, kempen bertujuan memberi inspirasi kepada orang ramai untuk mencipta pengalaman baharu di Malaysia. Kempen turut menawarkan promosi tambang dan hadiah menarik. Tawaran boleh diperoleh menerusi flyrb.com, aplikasi mudah alih RB dan agensi-agensi pelancongan yang terlibat. Majlis Mesyuarat Negara menerima lawatan daripada delegasi United Kingdom Armed Forces Parliamentary Scheme menyertai delegasi para pegawai dari Suruhanjaya Tinggi British di negara Brunei Darussalam. Lawatan tersebut merupakan satu bentuk jalinan hubungan bagi mengeratkan lagi pertukaran pengalaman serta meningkatkan persefahaman antara institusi legislatif kedua-dua negara. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Bihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Melalui lawatan ini, kedua-dua pihak bertukar-tukar pandangan serta berkongsi maklumat mengenai parlimen masing-masing. Pelbagai barangan seperti makanan, pakaian dan perhiasan boleh didapati dengan harga berpatutan sepanjang berlangsungnya Expo Usahawan Anjuran Majlis Perundingan Kampung Kilanas. Expo yang disertai oleh 40 pengusaha dari dalam dan luar negara dirasmikan kemarin di bangunan Pengiran Haji Othman, Sengkurong. Perasmian Expo disempurnakan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 1 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Harapan Expo ini mudah-mudahan pengunjung banyak support, menyokong usahawan-usahawan yang ada di sini untuk mereka mengembangkan lagi bisnes diorang akan datang. Universiti Teknologi Brunei UTB menganjurkan majlis makan malam penghargaan bagi mengiktiraf penglibatan para hakim dan penyumbang dalam menjayakan anugerah cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2025. Majlis berlangsung malam tadi di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Pengisian majlis penyampaian sijil yang disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Mereka yang diiktiraf adalah terdiri daripada para pakar dari Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia, Universiti Brojaya Indonesia dan Seabridge Thailand. Negara Brunei Darussalam akan beralih daripada fasa peralihan monsun ke monsun barat daya yang dijangka bermula bulan Jun 2025. Pada lazimnya, monsun barat daya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara pada kebiasaannya menjadi lebih stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa monsun peralihan. Keadaan angin secara amnya akan bertiup dari arah barat daya semasa tempoh tersebut.
Monsun barat daya juga dikaitkan dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan yang aktif di kawasan barat laut taufan Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Walaupun sistem-sistem ini biasanya terbentuk jauh dari kawasan negara, jarak serta tahap intensitinya masih berpotensi mempengaruhi keadaan cuaca tempatan. Kesan pengaruh sistem ribut tropika atau taufan yang berada berhampiran rantau ini boleh menyebabkan pembentukan garisan badai iaitu barisan ribut petir yang bergerak pantas dari formasi panjang. Kejadian ini boleh membawa cuaca tidak menentu termasuk kejadian angin kencang beserta ribut petir sekali-sekala. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui saluran yang tertera. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya. Dalam usaha memelihara dan memperkasakan warisan budaya negara, Jabatan Museum-Museum kemarin mengadakan Forum Bicara Budaya Kisah dari Artifak bersempena Hari Museum Antarabangsa 2025. Diadakan di Museum Teknologi Melayu Kota Batu, forum menjadi platform ilmiah dan interaktif bagi berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkaitan nilai sejarah artifak dan peranannya dalam mencerminkan identiti budaya sesuatu bangsa. Hadir Dr. Siti Nurkalbi binti Haji Wahsafillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Melalui forum ini, ia diharap akan dapat menjadi platform yang signifikan untuk memperkukuh jalinan antara museum dan komuniti serta menyemai rasa tanggungjawab bersama dalam melestarikan warisan negara. Kementerian Hal Ehwal Agama akan mengadakan sembahyang sunat hajat berjemaah dan seterusnya bacaan doa khas kesihatan dan kesejahteraan bermula hari ini pukul 12.30 tengah hari iaitu sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara. Inisiatif tersebut adalah berkesinambungan dengan pelaksanaan sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan doa khas kesihatan dan kesejahteraan selepas sembahyang fardu maghrib setiap hari.
Tumpuan utama di masjid-masjid yang tertera. Orang ramai dialu-alukan dan digalakkan hadir lebih awal ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah dan seterusnya merafakkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam dan Raja yang dikasihi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa dalam limpah rahmatnya dan dikurniakan dengan nikmat kesihatan, keafiatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Laporan dari Tanah Suci. Bakal-bakal haji negara yang kini berada di Kota Suci Makkah mengadakan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mendoakan kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dikendalikan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Sembahyang sunat hajat berjemaah diadakan di Hotel Snud Ajat, Makkah. Sembahyang sunat hajat berjemaah diadakan sebagai tanda kasih kehadapan Majlis Baginda agar Baginda sentiasa dianugerahkan kesihatan, kekuatan serta perlindungan berterusan dalam memimpin negara ke arah kesejahteraan dan keberkatan berpanjangan. Bagi memastikan segala kemudahan berada dalam keadaan terbaik sebelum jemaah memulakan ibadah di Kota Suci Makkah, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam mengadakan lawatan ke beberapa hotel penginapan jemaah. Adapun tujuan lawatan ini adalah untuk berjumpa, bersua dengan jemaah-jemaah haji kita ni di negara di Mekah ni dan dapat mendengar, melihat sendiri perkhabaran mereka, keadaan mereka dan juga mungkin menerima apa-apa komen maupun apa-apa keperluan yang perlu didengar daripada jemaah-jemaah untuk pihak pejabat urusan haji membuat tindakan yang bersesuaian. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan pertandingan khat kelas bimbingan Muslimah senegara yang memberi tumpuan terhadap khat nasah. Majlis penyampaian hadiah pertandingan tersebut berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Cerudong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Hajah Nahriyah binti Haji Awang Asbi, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara objektif pertandingan meningkatkan pemahaman mengenai tulisan khat dalam kesenian Islam. Bersempena MYCE 2025, Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam BELIEF dengan sokongan Bank Pusat Brunei Darussalam BDCB meneruskan lagi Forum Kemampanan Kewangan Islam Brunei 2025. Forum diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Forum sebelah pagi membincangkan kedayatahanan iklim dan pengurusan risiko, keseimbangan antara keperluan kawal selia dan perkembangan dalam kewangan mampan serta usaha memupuk inovasi untuk memacu amalan mampan. Pada sebelah petang, para pakar sektor takaful, perbankan, pengurusan aset dan akademik berkongsi perspektif yang menyumbang kepada dialog mengenai lanskap kewangan mampan Islam yang berkembang. Separuh jalan di Lebuh Raya Muara Tutung, Hala Muara ditutup sementara hari ini bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja subsoil pipe dan pembaikan jalan raya. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.